Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, an-nasiril haqq bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadihillah ma sya'allah. La yusrifu su'a illallah ma sya'allah, amma ba'd. Terima kasih kepada Musi Majlis dan Najib Munir, khususnya yang dihormati Tuan Imam Fadil Ustaz Sayuti, khususnya barisan EJK Masjid, dan Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama untuk hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala memberkati, merahmati kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, siapa-siapanya menghadiri majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu, ma biqaumin yajtami'u fi baitin min buyutillah, mana-mana saja mereka yang berhimpun di dalam rumah Allah, yang mana berhimpun perhimpunan tersebut yasluna kitabil, membaca Al-Quran ataupun kita katakan belajar ilmu pengetahuan. Nabi kita sebut tak adalah perjumpaan yang paling baik sebegitu sehinggalah para malaikat akan turun bersama dengan kita pada malam ini, menghamparkan sayap-sayap mereka. Wa ghashiyashumur rahmah. Bila malaikat turun ni, tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah taala akan turun. Sebagaimana kata ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Ketika mana menyebut nama-nama orang saleh, rahmat Allah Ta'ala turun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Bukan setakat saja rahmat Allah Ta'ala yang turun pada kita pada malam ini, kita kena yakin wa ghashiyashumur rahmah. Allahumma salli ala Muhammad, dan nama kita juga disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakarallahu man indah, di dalam hadis yang cukup panjang. Baik, tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar ataupun tidak kita sudah hampir dengan Ramadan. Barangkali pada malam ni saya cuba nak sebut sikitlah tentang muqaddimah Isra' dan juga Mi'raj. Barangkali tak ada nak Isra' ataupun Isra' tak ada nak Mi'raj. Kan serah kepada Tuan Imam lah, bekas Tuan Imam Masjid Negara Ustaz Taib Azamuddin. Saya Azamuddin saya kan, jadi serah kepada bekas Imam Negara, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Rajab, Nabi kita tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ataupun di dalam riwayat yang lain ada menyebut, Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li fi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Jadi kita ni bila jadi imam, kita
kita orang kata apa, kita ramaikan dalam bahasa Arab ni, kita jamakkan perkataan tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, 3 bulan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tidak seperti mana bulan-bulan yang lain. Nabi kita dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada doa khusus. Tetapi masuk bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, Nabi kita khususkan doa tersebut. Nak sangat masuk dalam bulan Ramadan. Kita sedang ataupun tidak tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah malam ni 29 Rajab. 29 Rajab. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia kita untuk masuk dalam Ramadan. Nak mati pun tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Taala, biarlah kita mati dalam bulan Ramadan. Kita ni orang Melayu, kalau boleh doa, ya Allah bagilah dan raya. Kita orang Melayu kan, baju raya dah tempah dah, siap sepasang. Kata apa? Sewarna, satu passion, Korea belakang. Daripada Tok Wan sampai cucu, terai dah tempah, kosen pun dah pergi tengok dah. Bagilah dan raya, ya Allah bagilah dan raya. Promosi pun tak sangka dah. Kita lupa tentang Ramadan. Jadi tuan-tuan perempuan dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa sedemikian, nak sangat masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami ini, kehidupan kami di dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban, serta sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Jadi para ulama ada menyebut, salah satu Allah Subhanahu wa taala nak mengasihi merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Ni kita ni tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat nabiku, umur umatku kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara 60 sampai 70 sahaja. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Allah Adam umurnya panjang. Kita tengok saja Nabi Nuh alaihi salam yang diberi gelaran apa? Najiyullah. Nabi Nuh alaihi salam umurnya berdakwah kepada umat 960 tahun. Walaupun hanya pengikutnya tak sampai 90 orang, 80 orang lebih-lebih saja. Berdakwah 960 tahun tuan-tuan. Lama. Umur umat Nabi terdahulu lama. Kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad di dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, menyebut Allahumma salli ala Muhammad, umur baligh Nabi Ibrahim alaihi salam 120 tahun baru baligh. Kita 120 tahun, batu nisan pun tak ada apa di telan bumi kan. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allahumma salli ala Muhammad, umur balighnya 120 tahun baru baligh. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu salah satu cara Allah Taala nak merahmati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Sebab apa saya kata macam tu tuan-tuan? Nabi kita selain daripada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, apabila dekat nak masuk dengan Ramadan, nak masuk dah bulan Ramadan, hujung Sya'ban, bila dah nampak dah anak bulan, Nabi kita akan kata al-hilalu khairun wa rusydun. Tu anak bulan kebaikan dan juga petunjuk daripada Allah Ta'ala nak sampai lah. Ni bulan Ramadan.
Tak lambat dah tuan-tuan. Tak tahulah kot-kot orang lah ni Khalid akhir zaman ni Khalid tak peduli sangatlah dengan amalan ibadah ni, tak berapa nak bersiap diri bertemu dengan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita sudah memberi satu tinggalan yang cukup besar kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh ambil iktibar daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterus oleh para sahabat, tabi'in, seterusnya salafus salih, para ulama kita yang ada sehingga kini. Ikut ulama selamat, ikut ulama tuan-tuan selamat, sokong ulama selamat, insya-Allah selamat. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu satu bulan yang diberkati. Tuftahu lahu abwabul jannah wa tughlaqu lahu abwabun nar wa suffidatis syayatin, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu satu bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, yang mana bulan itu tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka semua pintu syurga Allah, wa tughlaqu lahu abwabun nar, dan ditutup, dikunci rapat pintu-pintu neraka Allah Ta'ala, wa suffidatis syayatin, dan diikat, ditambat setan-setan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampai kita pada bulan yang diberkati oleh Allah ni, iaitu Ramadan. Tak lama dah tuan-tuan, tak lama sangat-sangat dah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, sebab apa? Apa kaitan Rajab dan juga Sya'ban? Apa kaitannya Rajab dan juga Sya'ban? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya kita membuat persediaan yang secukupnya untuk masuk dalam bulan Ramadan. Itu hakikat sebenarnya. Sebab apa Nabi kita doa macam tu? Doa daripada Rajab lagi, doa untuk keberkatan bulan Sya'ban, untuk menghadapi Ramadan, supaya kita melakukan persediaan yang secukupnya untuk masuk bulan Ramadan. Jangan takut kita terkejut masuk bulan Ramadan, kita terkejut. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, amal kebajikan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan kebaikan akan digandakan. Sama juga dengan kejahatan. Kita ada rasa syok buat baik diganda ya. Kita tak baca hak jahat, kan? Kena baca juga tuan-tuan. Amalan baik diganda, sama juga dengan yang jahat. Buat jahat bulan Ramadan, kali habis, kali 10. Kalau buat baik kali 10, buat jahat pun kali 10. Allahu Akbar. Jadi bulan Rajab tuan-tuan, kita pun dah hujung dah bulan Rajab. Kalau orang tua-tua dulu lah, orang tua lama-lama dulu, kampung-kampung, pondok-pondok, masuk awal Rajab ni pakat buka kitab ngaji tentang Isra' Mi'raj. 15 hari cerita tentang Isra', 15 hari lagi cerita tentang Mi'raj. Last sekali sembelih lembu. Malam ni tak ada apa kot, kan? Tak ada lembu, kambing pun jadilah orang lah. Allahu Akbar. Jadi kita kadang-kadang kurang nak menghayati Isra' dan juga Mi'raj. Kenapa? Apa yang hebat sangat bulan Rajab ni tuan-tuan? Apa hebatnya Isra' dan juga Mi'raj? Apa hebatnya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj? Satu peristiwa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa mukjizat yang paling besar selepas Al-Quranul Karim. Peristiwa yang nak mengukur keimanan umat Islam, itu yang paling besar. Kita di akhir zaman menghadapi krisis keimanan yang cukup dahsyat. Ni ramai mana orang tak percaya dengan Islam, ramai mana orang menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang, tak takutlah. Ramai mana
orang menentang, menolak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, apa tindakan? Tak ada. Dah berani. Allahu Akbar. Kita di akhir zaman menghadapi krisis keimanan akidah. Akidah tu ada, ucap dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi keyakinan tak ada, sekadar ucapan syahadah sahaja. Amalan Islami kita tak nampak. Jadi bahaya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam bulan Rejab ni lah, ni selain sebelum kita masuk Isra' dan juga Mi'raj, saya nak cuba kongsi bersama-sama untuk manfaat saya juga dan juga tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ni. Ni hujung dah bulan Rejab, nak masuk bulan Syaban. Kita standby untuk bulan Syaban. Dalam masuk bulan Syaban, sebelum datangnya Ramadan, banyak-banyaklah bersedekah supaya bila masuk Ramadan kita tak terkejut sangat nak sedekah. Kita perbanyakkanlah baca Al-Quran di bulan Rejab dan juga Syaban, supaya bila masuk dalam Ramadan kita speed baca sungguh Quran. Sebab Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, dan kita memang dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran supaya kita tak terkejut. Bila masuk Ramadan, Tok Imam baca panjang, duk mengeluh panjang, sebab tak bisa buka Quran. Duk buka Quran pun Yasin, malam Khamis, malam Jumaat Yasin, kan? Hak tu lah duk baca. Tahlil lah duk lama sikit pun kalau buat, kan? Ni orang kata tamrin, latihan tubi sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tu hikmah Rejab dan juga Syaban, tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, perbanyakkan sembahyang sunat supaya kita tak terkejut dan kita tidak mengeluh untuk berlumba-lumba sembahyang sunat di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat, kira nak balik lah. Kata nama tarawih, kata sembahyang tarawih, maksud dia santai, sembahyang santai kan. Janji sembahyang 2 rakaat pun tarawih juga, kan? Walaupun ada kawan kata 8, ada 20, 8 ke 20 tak penting, yang penting buat dah. Sama ada kita buat ataupun tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, supaya kita tak terkejut bila masuk Ramadan. Kita dah biasa di dalam bulan Rejab, bulan Syaban kita baca Quran banyak. Bila masuk Ramadan tu imam baca panjang sikit dalam yang tarawih, kita tak mengeluh sebab kita dah biasa. Masjid surau pun tak terkejut. Tengok kita di bulan Ramadan ada, bulan lain tak ada. Ni masjid pun terkejut. Pak Long ni main ke mana? Ada rupanya kok ni, ingatkan tak ada. Ramadan pun 10 awal Ramadan ada, lepas itu cungin. Ada pun kat 8 lah. Saya confirm ada pun kat 8. Tu pun habis sabak lah tu. 8 tu habis sabak. Kalau boleh cari imam, mai abang tu imam, cari tu imam Ramadan kita kali ni yang tarawih baca cepat sikit. Dan jangan panjang-panjang. Duk bagi nasihat kita Allah. Sebab tak nampak. Ramadan kita hanya tinggal syiar. Hanya tinggal syiar. Apa? Simbolik Ramadan sembahyang tarawih. Kualitinya tak ada. Kita lebih mengejar kepada kuantiti. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu di antara beberapa hikmah kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala supaya berkati kehidupan kita dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban. Untuk apa tuan-tuan? Untuk masuk Ramadan. Persediaan nak masuk Ramadan. Boleh kata 30 hari lagi Ramadan. Salafus salih Allah menanti-nanti kehadiran Ramadan. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebut tadi, Allahumma salli ala Muhammad, umat Nabi-Nabi terdahulu panjang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, di antara 60 dan juga 70. Macam mana kita nak challenge umat-umat yang terdahulu? Allah, macam mana tuan-tuan? Depa umur panjang, kan?
Ada di antara di dalam hadis qudsi yang menceritakan seorang Bani Israel yang beribadah kepada Allah Ta'ala 500 tahun. 500 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala. Dihadapkan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihisab. Bila ditimbang amalannya, Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Apa jawab Bani Israel yang beribadah 500 tahun? Tak ya Allah, aku nak masuk dalam syurga dengan amalanku. 500 tahun aku beramal, beribadah kepadamu ya Allah, tak buat maksiat langsung. Aku nak masuk syurga dengan amalanku, bukan dengan rahmatmu. Allah Ta'ala kata, baik. Malaikat ambil nikmat mata, tak atas timbang. Tak atas timbang. Tengok siapa berat. 500 tahun dia beribadah dengan nikmat mata sebelah. Tiba-tiba nikmat mata tu lebih berat daripada amalan ibadah dia 500 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Allah? Allah Ta'ala berfirman, malaikat ambil dah, lempang untuk neraka. Time tu baru menyesal, dah ya Allah, tarik balik, saya tarik balik ya Allah, aku nak masuk syurga dengan rahmat kamu. Tu yang 500 tahun beribadah, tuan-tuan. Kita ni yang umat Nabi Muhammad 60-70 ni, macam mana? Kita nak kira macam mana? Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Allah Ta'ala jadikan Ramadan, di dalam Ramadan kita ada satu malam yang mana siapa-siapa yang dapat satu malam tersebut seumpama beramal selama 1000 bulan. Betul ya kan? Iaitu Lailatul Qadar. Kalau kita darat bahagi tambah compok kuasa 2 kuasa 3 apa semua, 1000 bulan tu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun, tuan-tuan. Umur kita katakan 60 tahun. Kita tak tahu umur kita berapa. Katakan umur kita 60. 60, tuan-tuan, dalam kajian menyatakan barang siapa yang masa tidur dia hari-hari 6 ke 8 jam. Tidur dia, masa tidur dia 6 ke 8 jam saja satu hari. Mereka yang buat kajian menyatakan kalau umur dia 60 tahun, 20 tahun masa untuk tidur saja. Baki 40 tahun. Baki 40 tahun. 20 tahun kita habis untuk tidur. Dan orang kampung mana nak kira? Tak kira apa dah. Kan? 20 tahun untuk tidur. Tu tak kira kucing merah lagi. Tak kira shopping lagi. Jadi 40 tahun untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak challenge dengan umat-umat yang terdahulu? Tak ada. Kalau tak ada Ramadan ni, tak ada Lailatul Qadar, kita ketinggalan. Inilah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan, Lailatul Qadar kalau kita dapat sekali, seumpama kita beribadah 83 tahun. Kan? Kalau kita istiqamah, Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita katakanlah boleh dapat Ramadan selama 10 tahun berturut-turut. Daripada kita duduk beribadah tu, daripada umur kita 30, 40, 50. Kan? 30, 40, 50. 2 tahun, 20 tahun. Tuan-tuan kali tengok, 20 kali 83. Umur kita beribadah seumpama 1860 tahun. Nilai umur kita sebenarnya, itulah kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar supaya kita cari daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan. Kalau abang pakai duduk tunggu malam tu. Kata ulama, tak semestinya malam Lailatul Qadar itu, ni kita panggil kelonggaran yang cukup longgar untuk orang yang cukup malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang nak dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan? Cukuplah sekadar dia sembahyang Isya berjamaah dan subuh berjamaah pada hari tersebut, dia sudah termasuk dalam orang yang dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Dalam hadis ada menyebut, siapa yang sembahyang berjamaah, Isya berjamaah, subuh berjamaah, seolah-olah dia berqiyamul lail sepanjang malam. Ganjaran.
Jadi jaga sungguh sembahyang, jaga sungguh sembahyang berjemaah. Sibuk tak mana pun, khetiaklah masa tu dekat tangan kita, khetiaklah macam mana pun. Aisyah berjemaah, subuh berjemaah, begitu juga dengan sembahyang-sembahyang yang lain, insya-Allah. Hebat tuan-tuan. Allahu akbar. Kalau Allah Taala tak rahmat kita, tak kasihan kepada kita, kita takkan dapat Lailatul Qadar, kecuali Allah Taala kasih. Siapa yang berjaga malam, lagilah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kita di Malaysia barangkali sejak kebelakangan yang baru nampak sikit orang berlumba-lumba dalam Ramadan. Sebelum ni tak nampak kan. Ada masjid-masjid yang menyediakan qiyamul lail, bermula qiyam daripada pukul 3, pukul 4 pagi, Masya Allah, sampai subuh dan sebagainya. Dulu tak ada. Kebelakangan ni dah ada, syukur Alhamdulillah. Bila mai bulan Ramadan ni, kalau saya sendirilah, bila mai ni datang saja bulan Ramadan, teringat waktu mengaji dulu di Yaman. Masya Allah, 10 bulan Ramadan memang kami iktikaf dalam Al-Quran. Budak-budak Malaysia semua diarahkan tidur di masjid-masjid, jangan duduk tidur di rumah. Pegawai-pegawai kerajaan pun bawa tutur tilang tidur dekat masjid. Nak cari Ramadan, nak cari Lailatul Qadar, 10 malam tak live tu memang penuh masjid. Kita 10 malam live penuh dekat tu Jawata, hak dekat ni Jawata, sampai jalan jam, Masya Allah, tabarakallah. Pening, kita pun jadi menyampah kan. Allah, biasalah, ada yang taat dan ada yang sebaliknya. Ada manusia yang meligan rahmat Allah, ada yang manusia tak nak rahmat Allah Ta'ala. Doa saya hidup tu panjang, doa saya yang dah buat tu dah cukup. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, tak masuk lagi bab Isra' ni. Allahumma salli ala Muhammad 8.5 lah. Baik tuan-tuan puan-puan yang kasihi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, kita boleh katakan itu ialah khususiyah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah Taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi kepada mana-mana nabi sebelumnya. Peristiwa ini berlaku selepas mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditekan setekan-tekannya kehidupan di kota Makkah, dan selepas kematian dua manusia yang dia paling kasih, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga pak menakan dia Abu Talib. Allahu Akbar. Abu Talib walaupun tak Islam tuan-tuan, tetapi pak menakan Nabi inilah yang banyak menolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengembangkan, menyebarkan ajaran Islam di kota Makkah. Ni Abu Talib. Abu Talib jugalah yang membawa pinangan pi nikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ni pak menakan Nabi ni, Abu Talib meninggal dunia. Nabi sedihlah tuan-tuan, sehinggalah diceritakan di dalam buku sirah ketika mana akhir hayat Abu Talib, Nabi kita pergi duduk dekat Abu Talib. Wahai pakcikku, hang cakaplah, kamu ucaplah pakcikku, mudah-mudahan kau selamat, Allah Ta'ala rahmat. Hang kata asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. Duk pujuk pakcik dah ni, duk pujuk pakcik dah supaya masuk Islam. Lepas ni nak pejam mata, nak jalan jauh lagi, duk pujuk. Sampailah pakciknya kata, Abu Talib ni kata, geleng kepala, tak mau. Ya Muhammad, aku tahu apa yang hang bawa ni betul, yang kamu bawa Islam ini betul, syurga itu benar, neraka itu benar, tetapi biarlah aku mati dalam keadaan aku macam ni. Nabi kita dengar ucapan pakcik dia macam tu, terduduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih tuan-tuan, siapa tak sedih? Nabi kita anak yatim, bukannya dibesarkan oleh ibu dan juga ayahnya sendiri. Dia besar mula-mula Tok Wan tak ada jalan, pindah pergi dekat pak menakan, pakcik dah. Pakcik dah, dia banyak duduk dengan pakcik dah.
Pakcik dia ni memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anak dia sendiri. Tempat duduk Abu Talib ni di antara pembesar kota Makkah, pembesar Quraisy. Tempat duduk dia tu, anak dia sendiri tak berani duduk, Muhammad boleh duduk. Kata gahnya Abu Talib. Dia sayang semua dengan pak menakannya. Lah kali Nabi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, kau selamatkanlah pakcikku ni, kau selamatkanlah pakcikku, kau rahmatkanlah, bagilah hidayah kepadanya, sehinggalah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tu tidak berhak untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu boleh memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Sebut hidayah ni tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, satu benda yang kita tak boleh nak main-main. Hidayah ini merupakan satu benda yang cukup besar dalam kehidupan kita. Hidayah Islam, ya Allah, syukur kita, alhamdulillah. Beranak-beranak orang azan dah telinga kanan, dah diqamatkan telinga kiri. Syukur, alhamdulillah. Kita ni, Masya Allah, tabarakallah, syukur kita beranak dalam keadaan Islam, Muslim, Masya Allah, alhamdulillah. Nikmat yang cukup besar tuan-tuan, kita kena bersyukur sungguh-sungguh. Syukurlah. Ya Rahman Ya Rahim. Hidayah, Allahumma salli ala Muhammad. Hidayah ni bukan yang milik kita, kita boleh bagi kepada siapa-siapa. Dan hidayah iman dan juga takwa ni bukannya jenis boleh diwarisi kepada anak cucu kita. Hidayah ni kena cari sendiri lah. Kena cari sendiri. Nak cari kena ngaji. Itu cara nak dapat hidayah Allah Ta'ala. Ada suatu kisah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dasuki. Satu hari dia balik Kelantan. Ustaz Dasuki ni orang Kelantan. Balik di Kelantan, lepas kuliah ada seorang pemuda mai jumpa dia, ustaz, baca sikit doa buat ayat tawak dekat ayah saya ni. Ustaz Dasuki tanya pasal apa? Pasal apa nak buat ayat tawak ni? Nak buat untuk siapa ni? Dia kata untuk ayah saya, ustaz. Awak ayah hang kenapa? Ayahmu kenapa? Gapo dengan ayahmu? Dia sampai dia kena baca ayat tawak ni. Ustaz, ayah saya ni tak mau semayang. Tak mau semayang, ustaz. Umur berapa? 78. Lajak dah tu. Lajak dah 78. Lama dah kau tak semayang, kata ustaz. Dia kata tak ustaz, baru ni yang tak semayang ni. Umur dia 70, dia tak semayang. Kira sampai lah 8 tahun lah tak semayang. Tak mau semayang. Kalau tanya ayah pasal apa tak semayang, ayah? Ayah tak larat dah nak semayang, cemuih dah semayang. Ucapan ayah dia tu, aku dah cemuih dah semayang. Orang Kelantan cemuih kata apa saya tak tahu. Boring lah. Boring lah semayang. Ustaz tanya, ayahmu kerja apa? Ayahmu kerja apa tu? Dia kata, soalan ni saya malu nak jawab, Ustaz. Saya malu nak jawab. Pasal apa? Ayah saya kerja jadi tok imam. Kerja tok imam, apa kerja tok imam tuan-tuan? Masjid. Tok imam kerja dia tahu mana? Masjid. Semayang jadi imam. Kalau tak ada Tok Bilal main lambat, dia yang azan, hak tutup lampu dan sebagainya. Tengok masjid ni berhenti daripada jadi tok imam, terus tak semayang. Nak menceritakan tentang nilai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jangan cabut hidayah yang telah kau berikan kepada kami. Jangan cabut hidayah selepas kau berikan hidayah kepada kami. Janganlah cabut, ya Allah, ya Rahman. Kalau kita faham bahasa Arab tuan-tuan, sedap untuk kita berdoa. Tak faham bahasa Arab, cakap bahasa Melayu, Allah Ta'ala faham. Wahab lana min ladun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wahab lana min ladunka rahmah. Kita ni memanglah berhajat sangat dengan rahmat Allah Ta'ala. Innaka antal wahhab. Sungguhnya Allah Ta'ala tu maha pemurah. Jangan tinggal doa ni tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala.
nak kata tingginya nilai hidayah Allah Ta'ala. Krisis keimanan ni bukannya berlaku pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, melarat sampai lah ni. Sama pusingan itu sunnatullah, pusingan roda tu sama saja. Allahumma salli ala Muhammad. Antara cerita yang lain yang pernah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus, dia kata, Ustaz ni tolong main Ustaz, main jampi ayah saya Ustaz, main baca Ustaz kat doa ayah saya ni, mata tadi buka. Lah Ustaz main kata sebab apa? Bila ahli jemaah tanya, ni duk ajak main masjid, Pak Lu main lah masjid sembahyang jemaah sekali, kita main pereduk masjid dan sebagainya. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Aku tak nampak tangga masjid. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, isi mata, kelopak mata ni turun tutup mata. Ustaz sebenarnya kamu kata nak jampi apa? Ni Allah Ta'ala bagi. Murka Allah Ta'ala kalau turun, ya Allah, tenang habis tuan-tuan, payah mati dengan ayat tu. Aku tak nampak tengah masjid, macam mana pergi masjid? Tak nampak sungguh. Jangan main-main tuan-tuan, jangan tunggu takut nak cakap mulut celupang di Mekah. Dia apa kata kalau pesan pergi Mekah, mulut jangan celupang. Apa lalat banyak kat dia orang kan. Orang duk pesan di Mekah jangan mulut celupang, apa pun sabar, jangan duk komplain apa. Tanah haram, berkat, doa makbul. Allahu Akbar. Jangan duk kata kok Mekah ya, kok Malaysia tak. Jangan. Allah Ta'ala nak tunjuk ni bukan kau. Allah Ta'ala nak tarik hidayah itu bila-bila masa tuan-tuan. Kita takut sangat-sangat. Allah Ta'ala tarik nyawa kita tu, kita bukannya berada di atas landasan hidayah Allah Ta'ala. Hiduplah ni bagus dah, sembahyang jemaahnya, masjidnya, kuliahnya dan sebagainya, amal ibadah yang lain. Tetapi my time nak mati tu Allah Ta'ala tarik dalam keadaan tak ada hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Rugi tak ada apa kan, tak ada apa. Jadi kita kena khatiar, sentiasa beringat-ingat kepada iman dan juga takwa kita. Ni benar tak boleh buat ni. Tak boleh buat. Jangan buat. Jangan kata tak apalah, saya lagi tobat. Saya lagi tobat. Macam mana baru-baru ni timbul isu gelatin babi dalam coklat Cadbury. Riuh tak salah. Duk peresah dengan coklat tu kan, riuh semua. Hak orang riuh tu pun sembahyang pun tak kadang-kadang kan. Hak duk riuh tu, yang duk marah sangat tu, tudung pun tak pakai. Allah Ta'ala kata suruh tutup aurat tu lama mana dah dalam Quran. Dia duk peresah tentang coklat ada babi. Hak coklat ada babi tu lebih besar. Kita tak heran tuan-tuan. Amai mana orang yang makan rasuah, tak ada masalah. Terima rasuah haram, hukumnya haram. Terima rasuah tak ada masalah. Amai mana orang yang Allahumma salli ala Muhammad minum arak, biasa dia kata lepas ni boleh taubat. Amai mana yang bersekedudukan berzina dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi mai isu babi ni sensitif semua. Allahu Akbar. Tu tak kisah kita tak sebut lagi tentang kezaliman, tak sebut lagi dia. Sebab itulah Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, bulan Rajab, bulan Syakban ni, siapa-siapa yang tak rajin main masjid, rajin-rajinlah main masjid. Yang tak rajin main surau, yang tak rajin main dengar kuliah, rajin-rajinlah main dengar kuliah. Jangan terkejut bila masuk Ramadan 8 rakaat sembahyang tarawih, buat tazkirah. Orang dah bagi tazkirah, menanah telinga tu dengar. Lepas tu duk cakap buat surat layang. Kat sini tak tahu ada ke tak? Ada tuan-tuan, buat surat layang, tak puas hati. Apa ni, bulan Ramadan ni sembahyang puasa sudah lah, duk tazkirah apa? Ingat dah bagus sangat. Nama pun tazkirah, peringatan tuan-tuan. Peringatan. Kita nak bagi jadi baik belakang. Bukannya aku seorang, bukan kita saja nak masuk syurga. Kalau boleh semua ahli karya masuk syurga sekali. Kan bagus. Kan bagus. Kita bukannya nafsi-nafsi.
mai akhirat memang nafsi-nafsi lah. Hang-hang, aku aku. Akhirat memang jenis tu. Sementara tak pejam mata ni lah nak ajak mai dengar benda baik. Benda baik ni memang payah tuan-tuan. Benda baik ni memang payah nak terima. Dia duk rasa macam mana dum macam kepala benda baik ni. Dah kita jenis tak baik. Apa guna? Lama-lama baik lah. Kan? Lama-lama baik. Mana ada manusia beranak-beranak jadi tu wali tu? Tak ada. Beranak-beranak alim tu? Tak ada. Mainlah belajar. Kita tahu hak mana kita salah, kita berubah sikit. Allah Ta'ala tu maha kaya tuan-tuan. Maha kaya, maha pengampun, maha segala-galanya. Dosa apa sangat yang kita buat? Dosa apa sangat yang kita buat dengan Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala tak mahu nak terima? Inilah yang saya sebut daripada awal tadi tentang krisis keimanan. Ni tentang krisis keimanan. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini, apabila Nabi kita turun daripada Mi'raj, duduk melengung subuh. Pagi tu Nabi kita SAW melengung di rumah Ummu Hani. Nabi kita tak tidur rumah dia. Selepas kematian Khadijah binti Khuwailid, Nabi kita SAW tak boleh nak tidur di rumah. Sebab apa? Sebab dia tidur malam ya, tidur rumah Ummu Hani, pupu dia. Sebab apa? Ummu Hani tanya, ni ya Rasulullah, sebab apa tak tidur rumah kamu ya Rasulullah? Aku tak boleh tidur di rumahku Ummu Hani. Duk terbayang Khadijah tu ada di dalam rumah, tak boleh. Khadijah ni tuan-tuan, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, kalau kita baca sejarahnya, kalau kita baca sirah pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, masya-Allah tabarakallah. Seorang perempuan yang mengorbankan segala-galanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang bangsawan, kaya raya, jutawan, memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya ketika umur dia 40, Nabi kita 25. Muhammad bukannya jutawan, belah kambing, duk tolong pak menekan mereka. Bukan ada supermarket ke apa ke, tak ada. Tolong mereka kain macam tu kan. Ramai mana bangsawan masuk meminang Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi ditolak. Lah kali pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada status bangsawan kaya sampai tak ada apa. Serah segala harta untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Masya-Allah. Kita ni tuan-tuan, kita duk cari untuk kita. Cari untuk kita, habuan kita. Takut anak cucu tak boleh makan. Takut sebab apa? Iman. Sebab iman. Kita duk takut rezeki anak cucu kita. Lah, Allah Ta'ala tulislah cucu anak kita nak makan apa. Tulislah. Kita duk risau apa? Kata hak kita ada ni tuan-tuan, saya kata habis bang. Yang mana kita bagi tu, itulah habuan kita. Hak kita simpan bukan habuan kita. Awal hujung bulan 5 baru ni, hujung bulan 5, tengah bulan 5, Allahumma salli ala Muhammad, tengah bulan 5 baru ni tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, satu benda peristiwa yang saya takjub lah. Barangkali tuan-tuan biasa dengar, Allah Ta'ala ada di Sungai Petani. Orang Melayu kita, orang kaya, orang Melayu biasa, bukannya dia cakap banyak, biasa. Dia pergi masjid, sebuah masjid, dia kata, Tok Imam, saya nak bagi sumbangan dekat masjid, tapi jangan sebut nama saya. Tok Imam pun kata, Tuan Haji nak bagi banyak mana? Biasalah kan, pokoklah 10,000 ke 20,000 ke, jangan sebut nama, dia kata. Kata tunggu saat saya panggil lawyer dia. Panggil lawyer dia, mesti cek, sign, tulis. Tok Imam tengok terkejut. 30 juta tuan-tuan. Dia bagi sekelip mata, 30 juta, bukannya cek tendang. Pergi cek ada duit dalam bank, 30 juta. Tu Imam ambil, buat untuk masjid, buat program untuk masjid.
Payah jumpa tuan je, payah jumpa. Kita kalau tabung ladu pun kita kira kecil sekali. Kalau ada siling, bagi siling, kan? Masya Allah, tabarakallah. Tu kita duk himpun untuk kita. Kita tak tahu hak kita himpun untuk kita bukan untuk kita. Hak kita bagi tu untuk kita. Saya kata dia bagi 30 juta tu, Allah, habis, selamat lah. Ish. Dan saya duk kata juga, kalau jumpa lah dengan saya, saya rasa nak upgrade di muasasah. Bukan masjid tu saja, 30 tu bagilah kawan lain sama. Buat baik tu biar merata tuan-tuan. Buat baik ni, kita tinggal kebaikan kita tu biar merata, kan? Biar merata. Tapi itu satu sumbangan yang cukup pelik di akhir zaman. Tak tahu lah. Dia ni kalau mai iman ni habis. Kita tengok sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar, kan? Abu Bakar As-Siddiq apabila himpun nak pergi perang jauh, perlu kepada dana, sumbangan, apa Abu Bakar buat tuan-tuan? Bagi semua. Rasulullah tanya kepada Umar Al-Khattab, Umar, kamu bagi apa untuk Islam kali ni? Aku bagi setengah daripada hartaku ya Rasulullah. Setengah lagi, kata Rasulullah, setengah lagi untuk anak isteriku. Baik, datang Umar, datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kamu bagi apa untuk Islam kali ni? Aku bagi semua ya Rasulullah. Abu Bakar kaya tuan-tuan. Abu Bakar kaya, bukannya calon-calon orang kaya. Saya bagi semua ya Rasulullah. Apa itu tinggal apa kat anak bini? Aku tinggal Allah dan juga Rasul saja Rasulullah. Payah. Tak jumpa lah. As-Siddiq atas muka dunia seorang lah. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya tanya siapa nama Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan tahu tak? Kenal siapa ya? Kalau tak tahu, duk kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kan? Kalau yang tarawih tu, kalau kampung saya dulu lah, Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kan? Tanya Abu Bakar As-Siddiq nama apa? Melanggut, duk bunyi Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hikmah kepada kita. Kita ni sambutan Isra' dan juga Mi'raj ni tiap-tiap tahun daripada kita kecil sampai kita mati, tapi kita tak jumpa hikmah-hikmah di dalam Isra' dan juga Mi'raj. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, terakhir saya rasa, Allahumma salli ala Muhammad, Isra' dan juga Mi'raj ialah satu majlis, satu peristiwa yang menguji keimanan seseorang hamba. Kita tak heran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita turun daripada langit, duduk di rumah ni melengung panjang, tiba-tiba lalu Abu Jahal, Abu Lahab ni lalu. Dia tengok, ya Muhammad, awak yang duduk melengung jauh sangat tu, dia fikir apa? Ada benda baru ke? Ni Raja Abu Lahab, ada benda baru ke? Ada berita sensasi ke? Nabi kita terus kata, ada. Apa dia? Acu cerita. Cuba cerita. Benda apa baru? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semalam aku di Isra' dan semalam aku di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Abu Jahal bergaruk kepala. Oi, datang apa Isra'? Datang apa Mi'raj tu Muhammad? Isra' ialah perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, atas lagi kepada Sidratul Muntaha. Abu Jahal kata ni berita sensasi. Muhammad hang jangan pergi mana, hang tunggu tadi, aku nak pergi panggil orang ni main dengar cerita hang ni, berita sensasi. TV 3 muka depan, kalau sahabat tu muka depan, front page, kan? Ni kali ni dia kata garanti hak mana duk ikut Muhammad pakat lari habis. Ni memang betul Muhammad ni gila. Macam mana tak gila tuan-tuan? Tak masuk akal. Isra' Mi'raj bukannya boleh diukur dengan akal. Ini tentang iman.
Daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah kepada Masjidil Aqsa, perjalanannya 1500 km. Anggaran 1500 km. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bermusafir guna unta, perjalanannya sebulan. Pi sebulan, balik sebulan. Ni Nabi kita pi semalam. Kalimah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan menggunakan kalimah nakirah. Nakirah maksud dia sikit, fil waqtil qalil. Bukannya menggunakan kalimah ma'rifah yang ada alif lam, tak. Sebut lailan, malam. Bukannya sepenuh malam tu, dah. Ni berita sensasi. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz Muhammad, aku pergi panggil kawan-kawan hang lain, aku pergi panggil masyarakat Mekah mai dengar cerita hang. Tapi kita tunggu, tak lari. Di antara hikmahnya tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, kita boleh ambil di sini, siapa juga mad'u yang berada di hadapan kita kena cakap tentang Islam. Kita kena cakap walaupun dia tu kafir. Sebab apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dekat Abu Jahal dulu? Awak tak pergi cerita dekat Abu Bakar, sahabat utama, kan? Awak tak pergi cerita dekat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Yang duk pergi cerita dekat Abu Jahal, Allah kuliah subuh dekat Abu Jahal, dah lah tak Islam. Duk lawan pula Nabi kan, kuliah subuh mula-mula dekat Abu Jahal. Jadi tuan-tuan, hikmahnya yang boleh kita ambil, siapa pun mad'u kita di hadapan kita kena cakap tentang Islam. Dia nak terima ataupun tidak, tu nombor 2. Yang penting kita sampaikan. Kita tengok sahabat-sahabat, kawan-kawan sekeliling kita, pejabat atau sebagainya, ada yang non-Muslim. Pernah tak kita kata, tak minat kau masuk Islam? Kita ajak masuk Islam, kita teranglah tentang Islam. Baru ni Allahumma salli ala Muhammad, saya berkhidmat untuk Syekh Tariq Muhammad Sadar daripada ulama hadis daripada Mekah. 10 hari saya duduk dengan dia, saya jadi driver. Allahumma salli ala Muhammad, pengalaman saya, Allahu Akbar, seronok tuan-tuan duduk dengan ulama ni, seronok. Jadi bila di Kuala Lumpur tu, duduk di Kedah ni 6 hari bermukim di Darul Hadis. Bila di Kuala Lumpur, kereta kotak saya pergi basuh. Pergi basuh kereta dekat Hindu, kedai Hindu. Allahumma salli ala Muhammad, ada Cina mai, Hindu dah basuh Cina mai. Saja dia tanya, uncle, sembang dia buat rabung sikit. Kita orang Kedah ni jenis rabung, dah memang kita pun jenis rabung. Mau malas ke dia tanya, apa pendapat uncle tentang hudud? Lah ni orang dah tengah cakap tentang hudud. Apa pendapat uncle tentang hudud? Dia kata bagus, Islamic law bagus. Dan masalah dia hampa pun tak mau. Kita nak jawab apa? Orang Islam sendiri tak yakin, iman tak ada. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, ada sebahagian yang non-Muslim sudah boleh menerima. Yang masalah dah yang Muslim dah ni, yang nama Muhammad dah tu, tak berapa nak yakin. Sebab tu Abu Jahal pergi panggil, pergi habaq dekat Abu Bakar, ketuk pintu Abu Bakar. Abu Bakar keluar, masa aku ada berita nak habaq hang. Keluar mai, ada apa Abu Jahal? Nak cerita apa? Ni aku ada berita sensasi. Semalam tadi Muhammad cerita dekat aku, semalam dia dari Isra' dan juga dia Mi'raj. Abu Bakar tanya, apa tu Isra', apa tu Mi'raj? Tak tahu. Abu Jahal pun cerita apa yang Nabi cerita dekat dia. Apa pendapat kamu Abu Bakar? Abu Bakar tanya, siapa abang hang ni? Muhammad lah cerita kat aku. Kalau Muhammad yang kata, aku percaya. Jauh daripada tu pun aku percaya, walaupun mai daripada mulut hang. Kalau Muhammad kata, aku percaya. Kita ni yang Nabi kata, kita tolak. Kita tak pernah yakin. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hukum tu kita kata tak adil. La Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Mau kata ada Umar zaman lah, telinga kepala sudah tak ada. Tak ada. Sebab tu bila Nabi kita cerita tentang Isra' dan juga Mi'raj, umat penduduk musyrikin Mekah, umat Islam ni terbahagi kepada 3.
Golongan yang pertama beriman dan percaya berita tentang Isra dan juga Mi'raj. Yang kedua tetap dengan kekufuran, dan yang ketiga keluar daripada Islam. Muhammad dengan cerita hang ni, kami keluar daripada Islam, tak percaya, merapu. Macam mana kami nak percaya? Muhammad cuba ham diri, angkat kaki kanan. Nabi kita angkat kaki kanan, angkat tengok kaki kiri, mana boleh. Hang nak angkat kaki kiri kanan dua-dua belah tak boleh. Ni duk cerita duk naik atas langit. Macam mana kami nak beriman? Betul Rasulullah lepas tu nak buat macam mana? Cerita lagi sekali, kami tak nak faham apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, lah ni macam ni lah, aku nak cerita ke hampa tak apa nak pandai. Hampa pergi jumpa Umar. Umar pandai sikit cerita, pergi jumpa Umar. Pergilah jumpa Umar. Tuk itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ni apa ni mai ramai-ramai ni? Ada apa? Dah ni ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Isra Mi'raj bla 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 bla. Kami tak apa nak yakin, tak apa nak percaya. Habis tu apa nak suruh aku buat apa? Rasulullah suruh mai jumpa kamu ni Umar, terang dekat kami supaya kami faham. Umar kata nanti Sat, aku masuk dalam dah. Masuk dalam, Umar macam biasa. Masuk dalam bawa keluar pedang. Mana tak faham? Piang. Sahabat yang tengok, ya Umar, Rasulullah mai ni bukan suruh hang pancung kepala dia ni, suruh hang terang dekat depa tentang Isra Mi'raj. Umar kata, ni aku duk tengah-terang lah ni, duk tengah-terang ni. Ya Allah, ya Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh terang bagi penjelasan cerita. Ya Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, wahai sahabatku, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita sendiri depa ni tak percaya, hampa nak suruh aku cerita, lagilah depa tak percaya. Cara dia macam ni. Kita ni kalau ada Umar, amai mana lah tengkok boleh jumpa dalam parit, jumpa orang kata. Kita tak ada Umar. Majlis fatwa kita pun tak apa-apa, biasa, cool, relax. Orang Melayu jenis sopan santun. Jangan kata apa, sabar. Islam tu akan menang, sabar. Jadi sabar. Nak cakap banyak pun payah. Yang ada autoriti untuk bercakap, tak bercakap. Yang tak ada autoriti kat kampung, dia nak duduk cakap terang kat orang kampung tu, orang kampung tak apa nak terima. Kami motong macam tu juga, saya makan nasi macam tu, tak ada apa lah tambah, tak ada apa kurang, macam tu. Cukup lah apa yang ada, kan? Dapat beri, dapat 500, tak sangka seronok lah. Lawan lah hukum Allah Ta'ala, baru dapat 500. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Salam. Sultanah Baqiyah, Sultan Brunei, orang terkaya dalam dunia tuan-tuan, tak berani lawan hukum Tuhan. Kita dapat 500 dah lawan lah hukum Tuhan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tentang Brunei saya nak cakap sikit, sebab ada pengalaman. Tak pergi Brunei, cadang juga nak pergi Brunei, tapi tak tahu bila. Orang yang banyak sponsor dalam jaulah ilmiah Syekh Tariq Muhammad Sadar Al-Makki Al-Hanafi ni, ulama hadis ni, dia antara sponsor besar dia orang kita yang umur 40-an tahun, yang sponsor besar untuk Syekh penginapan, pengangkutan dan sebagainya. Dia bekerja di Brunei. Saya tanya dia waktu makan, abang, Allahumma salli ala Abang Yahya, duduk Brunei macam mana? Macam mana selepas daripada pelaksanaan hukum syariah ni macam mana? Dia kata, ya Allah Ustaz, Masya Allah, berkat bumi tu berkat. Minyak orang tak gaduh pergi cari tengah laut, minyak mai atas darat. Minyak tak gaduh pergi cari tengah laut tuan-tuan, minyak mai tengah darat. Duduk tengah main bola, pum, tembak tengah padang, tutup stadium 4 minyak. Sehari jualan minyak Brunei boleh mentadbir Brunei untuk 120 tahun. Berapa telaga minyak keluar di Brunei? Bukan laksana lagi, baru diluluskan, tak laksana lagi, baru diluluskan, baru pengisytiharaan nak buat hukum Islam, nak laksana tu tak lagi, ada benda yang tak cukup lagi. Tu pun Allah Ta'ala bagi tak sama. Ya Allah, saya tanya orang Islam sana macam mana, dia kata, Ustaz, orang Islam Brunei ni, saya tak tahu lah sebahagian kita yang biasa pernah ke Brunei, Islam dia pun macam zaman 60-an, 70-an, 80-an.
Kira tak selendang tu Islam tak dengar. Kita tanah Melayu kan, ustazah zaman 60-an 70-an selendang je, mana ada pakai tudung elok, tak ada. Tu pun ustazah. Tengoklah dalam cerita pendekar punya lapuk. Piramid ni dahsyat tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi rahmati Allah Ta'ala, tak ada Isra pun tak ada, Mi'raj pun tak ada. Jadi oleh-oleh buah tangan yang paling besar Nabi kita SAW di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ialah sembahyang. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-sama kita jaga kita, anak isteri kita, adik-beradik kita tentang sembahyang, tentang sembahyang. Sebab di akhir Nabi kita, umur hayat Nabi kita SAW, Nabi kita sebut as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Dirikan sembahyang, dirikan sembahyang, dan jaga tanggungan kamu di bawah kamu tu, jaga tentang sembahyang, jaga semua tuan-tuan. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab selepas mana mengambil kuasa khalifah selepas Abu Bakar As-Siddiq, Abu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tulis surat berkeliling kepada semua gubernur-gubernur pemerintah kerajaan Islam. Suratnya berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, inna ahamma amrikum indi as-salah fahuwa lamma sawaha adya'u fa innal mar'a idza kana mudayyi'an li salatihi fa huwa lamma sawaha adya'u. Sayyidina Umar keluar pengeliling ni, aku nak semua gubernur-gubernur, pemerintah-pemerintah negara, negeri, kawasan, JKK dan sebagainya ambil perhatian tentang sembahyang. Dia pejabat-pejabat pastikan sembahyang. Ni Sayyidina Umar, kita mana nak jumpa lah ni pengeliling suruh pergi sembahyang. Surau lengang pejabat tu, lengang kan, lengang. Jadi kalau kita hak jadi bos tu, kena khetiang tentang sembahyang. Sembahyang tuan-tuan, jaga betul-betul tentang sembahyang. Sebab Sayyidina Umar kata, siapa-siapa yang jenis malas sembahyang ni, benda lain lagi lah cerai habis. Jadi jaga sembahyang tuan-tuan. Itulah buah tangan cenderamata yang Nabi kita SAW ambil daripada Allah Ta'ala. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu turun di atas muka dunia. Nabi kita kata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, al-khamsatu kal khamsin. Sembahyang walaupun 5 waktu seolah-olah 50 waktu. Nabi Musa suruh, ya Muhammad, hampir naik minta kurang lagi. 5 pun umat hang tak mampu buat. Nabi kita kata 9 kali dah ulang alik. Kalau pi minta lagi tak ada apa. Tak ada apa. Nabi Musa kata umatmu tak mampu buat, tak mampu pun tak. Waktu turun juga 5 tu hak kita sembahyang lah. Teruk lah tuan-tuan, teruk. Jadi kita tak heran orang puasa tak sembahyang tu biasa. Jadi benarlah kata Nabi kita SAW, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa ni, dia tak dapat apa kecuali lapar dan juga dahaga. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, mengasihi kita yang benar-benar nak mengamalkan Islam ni tuan-tuan. Jadi setakat itu saja daripada saya. Bukan tak ada tadi nak berhenti tak berhenti biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqih, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika kama tarda 'anna ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil 'ilmi
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kekurangan saya minta maaf banyak tuan-tuan, biar masa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan kita dapat bertemu lagi. Doakan saya. Sekarang ini saja. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.